Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. So hari ini untuk etika profesional UHAS 2092. Saya nak berkongsi berkenaan dengan filem atau drama ataupun drama bersiri yang saya tonton dan saya nak bagi sedikit review berkenaan filem yang saya tonton dan saya telah memilih drama bersiri uh, terbitan daripada production daripada Turki yang bertajuk Magnificent Century. Yang ini merupakan season pertama. Dia ada dah sekarang ni dia dah ada Magnificent Century 2, 3, tak silap saya dah 3 dah. Dia dah ada third generation dah. Third series dah untuk filem ni. Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, marilah saya kongsi, saya bercerita, saya bentangkan hasil daripada tontonan saya dari siri pertama sampai dah siri 53. Kalau secara terperincinya, kalau nak diceritakan, memang orang kata ni lah kan, panjang lah cerita, tapi saya cuba seringkas yang mungkin. Macam tu juga dengan dalam saya punya uh, report pun saya seringkas yang mungkin, dan yang ini perkongsian dia yang mana kita ni sebenarnya tidak akan dapat dipisahkan dengan isu etika dan moral. Sebenarnya dalam filem Magnificent Century ni sangat banyak isu etika dan moral berlaku di sini, yang mana yang dipaparkan oleh pelakon-pelakon itu sendiri. Walaupun filem ini adalah berdasarkan latar belakang sejarah sebenar, tetapi ia telah diolah untuk lebih menarik dan sesuai untuk ditonton, menjadi bahan hiburan lah, kategori hiburan. Tetapi banyak mesej, banyak pesanan, banyak memaparkan natijahnya jika dibuat begini apa akan jadi, yang jika dia kalau dia begini dia akan jadi apa. Jadi untuk lebih jelas lagi berkenaan dengan apa filem ni berkenaan ni adalah sebenarnya dia berlatar belakangkan Kesultanan Uthmaniyah, yang mana waktu tu adalah di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ni memang bapa dia Sultan, dia punya ayah dia Sultan Selim. So apabila Sultan Selim ni meninggal dunia, jadi mereka ni bukan mereka, so macam kiranya Sultan Sulaiman dia telah ditabalkan menjadi, sebab dia adalah putera mahkota, jadi dia apabila mangkatnya ayahanda dia, jadi dia terus ditabalkan sebagai Sultan Turki yang seterusnya. Pada awal pelantikan dia, pada awal dia menjadi sultan di Turki, kawasan di sekeliling negara Turki itu dikelilingi oleh mereka-mereka yang menganut Kristian Katolik, dan juga dan majoriti dengan Kristian Katolik lah. So jadi kuasa-kuasa besar yang dikeliling negara Turki sangat merendahkan kredibiliti Sultan Sulaiman. Itu daripada situ etika dan profesional Sultan Sulaiman menangani pandangan tentang negara-negara yang berjiran dengan dia dan macam mana dia menstabilkan dan meletakkan diri dia sehingga dia digelar kiranya zaman dia tu digelar Magnificent Century, abad yang cemerlang, abad yang gemilang. Jadi cara Sultan Sulaiman membawa negara Turki itu ke mata dunia dan dia punya cita-cita dia untuk mencapai supaya Islam itu tersebar di seluruh dunia sangat-sangat nampak, sehingga pihak gereja dan juga penganut agama Kristian Katolik di sekitar negara Turki itu sendiri tergugat dengan kewujudan satu-satunya negara Islam di tengah-tengah Eropah.
Itu satu cabaran lah. Satu lagi sudut di mana apabila Sultan Sulaiman terpaksa membuat satu keputusan yang sangat berat. Yang mana hasil daripada keliling dan juga hasil daripada dia sendiri melihat dengan mata kepala dia sendiri tentang sikap putera dia yang agak gelojoh dan juga kadang-kala terlalu mendengar pihak-pihak yang terlalu mendengar nasihat pihak-pihak tanpa menilai sendiri daripada sudut keputusan diri dia sendiri. Sebab putera Mustafa ni dia macam mak dia. Dia banyak dengar nasihat, dia banyak macam banyak dengar cakap orang dan dia terima bulat-bulat apa yang orang cerita tanpa dia sendiri mengkaji usul periksa dan dia terus menjatuhkan hukuman. Itulah terjadi, tapi dia mempunyai satu sifat yang mudah kesian dengan orang. Dia mudah kesian dengan orang. Antara dia waktu satu kes yang mana tunang dia sendiri dituduh ada orang ketiga, dan orang ketiga tu adalah pengawal peribadi ayah dia, dan mula-mula dia jatuhkan hukuman pancung tapi last sekali dia tak jadi. Dia kesian. Dia ada rasa kesian sebab dia fikir daripada pemikiran dia. Daripada situ, dari sudut etika kat situ, dia menilai adanya sumbangan terpenting kepada kerajaan, dan jika dia dibunuh, dia akan membawa kerugian kepada negara Turki. So jadi dia telah tidak jadi hukum bunuh, cuma dia tidak boleh berada di Turki dan telah dipulangkan kepada negara asal dia. Itu satu. Tapi hasil daripada sikap dia ini, ramai orang telah suka compare dengan jika dibandingkan, suka pada perwatakan dia, suka pada macam mengimpikan lah pemerintahan di bawah dia. Tetapi benda ni tidak boleh sebenarnya berlaku sebab selagi Sultan Sulaiman tu masih hidup. Jadi dia dah nampak dekat situ ada dua perpecahan. Maknanya yang sokong Sultan, yang sokong putera Mustafa dan juga yang sokong Sultan Sulaiman. Ada satu kes tu yang mana dah runcing dah. Dah terbahagi dua. Yang mana dah tak sabar-sabar dah nak suruh Sultan Sulaiman ni letak jawatan lah. Jadi Sultan Sulaiman telah sebenarnya memang Sultan Sulaiman tak nak buat apa-apa yang memudaratkan pada anak dia. Tapi disebabkan satu tekanan yang menyebabkan kebanyakan pihak telah berpaling kepada putera Mustafa ni, si Hezid Mustafa ni, dia telah merangka dengan ahli-ahli dia, dengan orang-orang yang dia percayai, membunuh putera Mustafa ni. Sebab putera Mustafa ni memberi ancaman, sangat memberi ancaman pada diri dia. Dan sambil tu Sultan Sulaiman juga telah dipengaruhi dengan pelbagai pihak yang berkepentingan juga. Di situ sebenarnya politik, kucak-kacir politik ini bukannya terjadi pada zaman kita saja. Pada zaman kerajaan yang megah, yang gemilang, yang kukuh, mempunyai lagi banyak yang saya nampak lah etika, daripada sudut etika profesional ni mempunyai banyak kepincangan dia. Dan sebagai etikanya ada benda yang kita dibolehkan. Ada yang kalau kata ikut undang-undang tak dibolehkan, ada certain situasi boleh dijadikan dibolehkan pada ketika itu berdasarkan moral dan etika suasana pada ketika itu. Inilah hasil yang saya dapat apabila saya melihat dan menonton filem kerajaan Turki di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman. Sebenarnya politik ni masing-masing kalau ditengok digambarkan dalam filem tu menteri-menteri sendiri pun ada politika mereka sendiri dan cuba menyebarkan pengaruh sebab pengaruh ini sangat penting. Sebab apabila kita ada pengaruh, kita akan ada kuasa.
Ini digambarkan jelas juga dalam dalam drama bersiri ni. Okey. Kalau ikutkan memang banyak sangat moral dan etika yang telah dipaparkan di sini, tapi untuk diri saya sendiri yang saya faham apabila kita bekerja, kita kena tahu situasi kita, etika kita dan moral kita pada ketika mengikut situasi. Mengikut situasi semasa untuk memastikan kita boleh bekerja dengan efisien dan baik sekali. Sebab kita tak boleh juga tertakluk kepada dasar-dasar yang sedia ada. Jika dasar-dasar sedia ada bercanggah pada situasi ketika itu dan ia menyebabkan etika pada ketika itu dan juga moral juga pada ketika itu berubah. Sekian saja daripada saya. Saya rasa ini perkongsian yang boleh saya berikan. Sebenarnya banyak lagi yang saya nak kongsikan berkenaan dengan filem ni, dengan drama bersiri ni. Sebab drama bersiri ni memang pada saya memang best. Sebab dia berceritakan tentang politik, tentang perubatan, tentang sosioekonomi, tentang perhubungan kekeluargaan, tentang kehidupan kita sebagai pekerja dan majikan. Semua dipaparkan dalam bentuk drama bersiri filem Magnificent Century. Dan memang filem ni memang magnificent, memang patut ditonton sebab dia ada moral dan story. Tapi janganlah macam kalau kita nak kaitkan dengan makcik-makcik bawang ke, macam Sultan ni ada bini dia banyak, ada apa ni, Sultan ni macam seolah-olah macam yelah kalau ada nak relatekan dengan kehidupan harian dengan apa kehidupan bermadu ke apa, kalau kita nak fokus yang kat situ, saya rasa memang cerita ni ramailah tak nak tonton sebab Sultan ni memang dia sampai ada yang kalau komen dekat YouTube pun dia kata, Sultan ni memang tak boleh nampak perempuan ke macam mana? Macam tu lah. Tapi pada saya benda tu tak ada saya nampak sebab saya nampak dia memang setia juga pada Hurrem tu dan dia dah tawar hati pada Mahidevran dan apabila dia terlalu tertakluk kepada etika dia yang mana pemerintahan dia selepas ini diwarisi oleh putera Mustafa tetapi tidak dapat ditunaikan dan berubah, dia dari sekat situ ada benda ada persekitaran yang berubah menyebabkan moral dan profesional juga etika dekat situ pun berubah. Itu yang saya nampak lah kalau nak direlatekan dengan tentang etika dan profesional. Okay, sekian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Sekejap Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Dr. Izni. Minta maaf doktor. Sekejap Okay. Oh silap bukan Dr. Izni. Sorry doktor. Saya terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Dr. Irzaharni binti Abu Sama yang sudi menjadi pensyarah saya untuk etika dan profesional dan tunjuk ajar doktor. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Apa yang saya tertarik dalam filem ni adalah berkenaan dengan seorang sultana, iaitu sultana ni dia tak semestinya isteri kepada sultan sebenarnya. Dia kemungkinan dayang-dayang yang menjadi dayang-dayang favorite atau dayang-dayang kegemaran sultan, yang kesayangan sultan lah. Jadi untuk menjadi dayang-dayang kesayangan sultan ni bukanlah satu benda yang mudah. Banyak juga halangan. Ini berlaku pada Sultanah Hurrem. Nama asal dia Alexandria, yang mana dia Ruminia. Dia seorang daripada negara Ruminia. Dia telah ditawar oleh kerajaan Crimea, dan kerajaan Crimea telah menghadiahkan Alexandra ni dan beberapa lagi wanita-wanita yang ditawan sebagai hadiah kepada Sultan Turki. Kerajaan Crimea dengan Sultan Turki dengan kerajaan Turki ni
dia macam kerajaan Pahang dengan kerajaan Johor. Diorang ada hubungan kekeluargaan dari segi ikatan perkahwinan. Okay. Jadi bila Alexandria ni asalnya memang memberontak, telah berubah, uh, kehilangan mak ayah, adik-beradik di depan mata dan juga kekasih di hadapan mata pada siri penaklukan dan penjajahan kerajaan Crimea di kawasan mereka. Dan Alexandria ni sangat kuat dengan agama Katoliknya. Dan dia telah dibawa ke Turki melalui kapal. Di situ dia memang sangat memberontaklah memperjuangkan hidup dia. Dan dia sebenarnya dia dah tak kisah dah. Apa dia buat tu memang dia dah tak kisah. Pada keadaan itu, pada etika itu, yang saya nampak yang dia berlaku dekat situ, dia memperjuangkan hidup dia tanpa dah kisah dah tentang hidup dia sebab dia dah tak ada siapa-siapa. Dan dia fikir kalau boleh dia nak meninggalkan dunia ni je lah. Jadi, tapi benda ni dia nasihatkan dengan kawan dia dengan baik. Walaupun dia ketika itu nampak memang sangat memberontak. Okay, sebab dia jiwa dia remaja, dia memberontak, kehilangan mak, kehilangan adik, kehilangan ayah di depan mata, kehilangan kekasih yang disangkakan mati, tapi akhirnya nanti dekat siri yang keberapa memang uh, kekasih dia ada datang balik semula, tapi waktu tu dia dah jadi uh, Sultana Hurrem. Dia dah masuk Islam. Dia dah memeluk Islam. Okay. Dia asalnya memang dia sebenarnya dia memang tak suka. Dia memang tak suka langsung kerajaan Turki. Dia tak suka. Dia kata siapa Sulaiman pun dia tak kisah. Tapi once waktu dayang-dayang ni kena berkumpul, dia terus jatuh cinta dengan Sulaiman. So etika dia waktu tu dah berubah daripada untuk membalas dendam kepada kerajaan Turki ni telah menjadi satu cinta. Tapi disebabkan perangai dia yang dulu tu telah didengari, okey, apa-apa words, perkataan yang telah dilepaskan waktu itu etika. Sebenarnya perlulah ada etika ni. Kita nak kena jaga, walau macam mana kita geram pun sebenarnya kita kena ada tertakluk kepada satu etika yang supaya dia tidak memberi impak kita kepada kemudian hari. Macam apa yang berlaku dekat Alexandria ni, dia telah meluahkan, dia kata dia akan memusnahkan kerajaan Turki, dia akan pastikan Sulaiman akan Sultan Sulaiman akan jatuh cinta dengan dia. Dia akan rampas semua, dia akan memerintah Turki ni. Dia punya dendam dia waktu tu dia cakap macam tu lah. Tapi sebenarnya dia taklah sampai tu. Dia hanya bercakap je. Tapi itulah etikanya bila kita berada di, contoh di dalam tempat kerja kita, geram macam mana pun, kita kena kawal emosi kita. Sebab kita adalah pekerja dan macam Sultan Sulaiman tu adalah majikan. Jadi apabila didengari oleh orang-orang lain, orang-orang kuat dia, jadi mestilah terasa terancam dengan apa yang dikatakan tu. Uh, jadi Sultan Hurrem ni menghadapi liku-liku kehidupan dia dalam istana tu sangat mencabarlah sebab ada saja terutamanya Bonda Ratu pun dah dapat tahu dengan apa yang diluahkan tu telah dapat sampai kepada Bonda Ratu. So Bonda Ratu pun memang of course lah anak dia Sultan Sulaiman akan menjadi satu uh, uh, akan dijajah hatinya. Siapa mak mana yang tak rasa kan, sebab macam kalau betul uh, penuh dengan kasih sayang tak apa, tapi ini ada di sebalik dendam di situ yang nampak daripada word tu. Sedangkan sebenar-benarnya yang saya, pada pandangan saya, uh, Hurrem tu sendiri sebenarnya memang dah sayang sangat-sangat lah dekat Sultan Sulaiman tu, walaupun ada satu lagi Sultana Mahidevran. Sultana Mahidevran ni adalah uh, saya tak pasti dengan kedudukan dia. Ada research saya baca, ada daripada artikel-artikel yang saya refer. So, Mahidevran ni memang tidak menjadi isteri yang sah kepada Sultan Sulaiman. Dia kekal menjadi dayang. Dia kekal menjadi hamba lah. Sebenarnya dayang ni kalau kat istana dia jadi hamba lah. Dulu sistem perhambaan
masih valid. Jadi hamba ni, kalau hamba wanita, memang tuan tuan yang sebagai hamba, tuan dia boleh melakukan apa saja kalau perempuan. So hamba ni kena layan tuan dia, tak kisahlah. Mungkin mengalahkan daripada seorang isteri. Jadi valid benda tu. Jadi adalah saya baca komen-komen juga dekat YouTube tu. Sebab saya follow filem ni dekat YouTube. So adalah saya baca komen-komen dekat YouTube tu. Apa Islam macam ni tak sebenarnya. Apa yang saya faham pula daripada sudut etikanya, apa Islam macam ni, kenapa Islam sistem itu, sistem pada masa itu sistem perhambaan, dan juga hamba tuan, hamba dan tuan ni, jadi hamba ni kiranya apa yang diarahkan memang kena lakukan lah. Dan kalau wanita, tuan dia minta apa saja dia kena laksanakan. Sebab dia tak boleh melawan tuan dia. Yang tu yang saya faham lah. So jadi sebenarnya tak ada isu lah sebenarnya. Macam Sultan ni banyak womanizer. Memang ada lah yang tak faham, memang akan cakap dia womanizer dan sebagainya. Sebab itu hamba dia. Bila hamba dia, apa yang dia berkeinginan kepada hamba dia, dia boleh minta dan hamba dia memang kena bagi. Kena serve lah, kena bagi servis lah dekat dia. So jadi Sultan Mahidevran ni kekal sehingga tua, kalau tak salah saya, sebagai hamba, dan dia telah selepas anak dia Putra Mustafa ditempatkan di tempat yang lain. Bukan tempat yang lain. Putera Mustafa mangkat dia Putera Mustafa ni anak kepada Sultan Sulaiman dengan Mahidevran. Tapi bila dengan Sultan Hurrem ni, anak dia ada 5 orang. Paling last Cianggir. Cianggir ni dia, sebab tu Turki ni terkenal dengan perubatan. Turki kalau saya tengok melalui filem ni, dia sangat menitik beratkan tentang pengamalan perubatan. Dia banyak tabib-tabib, dia banyak doktor-doktor, dia banyak ambil mana daripada Itali lah, doktor yang pakar-pakar memang dia boleh panggil untuk merawat. Tak kisahlah sama ada rakyat dia ke atau dia punya kerabat diraja dia sendirilah. So jadi Yusuf Effendi tu ada doktor tu Yusuf nama tu. Doktor tu memang kalau saya tengok dia orang Itali dan dia sangat pakar dan dia selalu menjadi penasihat perubatan kepada Sultan Sulaiman. Selepas Sultan Sulaiman pergi penjelajahan menakluk Budapest ke mana tak, dia jumpa dengan Yusuf Effendi ni. Jadi untuk cerita pasal putera Cahingir ni, Syahizid ni diorang panggil untuk putera, gelaran untuk putera. So jadi Cahingir mengalami masalah tulang belakang, penyusunan tulang belakang. Jadi banyak sebenarnya catatan perubatan daripada hasil daripada kajian dengan putera Cahingir, dan Turki sangat pakar pada perubatan tulang belakang. Yang ini diakui, memang ada research dan memang banyak jurnal-jurnal perubatan daripada Turki yang mengkaji daripada zaman Sultan Uthmaniyah ni. Dia mengkaji tentang perubatan dan terutamanya sangat famous dekat tulang belakang. Bila dapat tahu kenapa Turki beria-ia membuat kajian tentang tulang belakang ni, rupanya salah seorang putera daripada isteri kesayangan Sultan Sulaiman ni, iaitu Sultan Hurrem. Okay, so anak dia mengidap penyakit dekat tulang belakang tu. Tapi ada satu siri tu dia tunjuklah rawatan untuk membetulkan balik tulang belakang itu. Sebab apabila ada masalah tulang belakang ni, baby tu tak boleh tidur. So jadi memang masalah lah sedikit. Jadi bila diputuskan untuk buat perubatan sangat kecil, dia diikat dan ditarik untuk membetulkan semula kedudukan tulang belakang dia tu. Itulah daripada situ apa nak direlatekan tentang moral dan etika dekat situ. Walau macam mana kita sultan ke, kita siapa ke, apabila berkenaan dengan anak,
kita akan cubalah buat yang terbaik. Okay. Itu satu.